Baik, kita bersua kembali. Untuk kita mulakan perkembangan sana sini, selamat pagi Malaysia pada pagi ini, kita mulakan dengan cerita ini. Lembaga Muzium Negeri Sembilan LMNS terus komited dalam usaha memperkasa adat pepatih menerusi program silang budaya antara Malaysia dengan negara luar, khususnya negara serantau. Ia bagi menonjolkan keunikan adat pepatih melalui perkongsian masakan, muzik tradisional, pakaian dan tarian. Dalam pada itu, LMNS akan turut melibatkan pelajar sekolah sekitar negeri itu agar mereka lebih memahami adat pepatih dan adat negara serantau. Dan seterusnya, program Gagal Lulus SPM atau GALUS diperkenal Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP-KK. Ia bagi membantu individu gagal SPM mendapat peluang melanjutkan pengajian ke peringkat sijil dan diploma. Inisiatif GALUS adalah di bawah program pengajian Polisisi Anjal dan Fleksibel TVET for All. Ia dilaksanakan di 3 kolej komuniti di Johor sebagai projek rintis, termasuk Kolej Komuniti Pagoh dengan tawaran program sijil fashion dan pakaian, manakala Kolej Komuniti Pasir Gudang bagi program dandanan rambut dan program sijil teknologi binaan bangunan di Kolej Komuniti Bandar Penawar. Manakala pihak masjid perlu menyambut baik kempen solat subuh macam Jumaat yang menjadi fenomena ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama berkata, ahli jawatan kuasa perlu membuka ruang dan peluang kepada generasi muda dengan memberi pandangan untuk memastikan penyertaannya berterusan. Beliau berharap inisiatif mengimarahkan masjid itu bukan sekadar one-off. Baik, itu saja SPM sana sini untuk pagi ini. Seterusnya kita akan mendapatkan perkembangan seperti mana yang kita maklumkan seketika tadi, ada 7 kawasan di Kelantan dan juga Terengganu yang difahamkan dalam konteks banjir dan juga situasi banjir. Jadi amaran berkenaan tentang perpindahan dan juga PPS ini perlu untuk didapatkan perkembangan lanjut daripada rakan penyampai kita di sana. Siti Jamilah, apakah antara perkongsian di Terengganu berkenaan tentang situasi banjir di negeri Terengganu? Silakan. Ya, Ismail. Seperti yang anda nyatakan sebentar tadi, di Terengganu ini sendiri sebenarnya 5 daerah terjejas banjir direkodkan setakat 8 pagi tadi, iaitu di Kemaman, Dungun, Setiu, Bestut dan juga di Hulu Terengganu. Kalau saya boleh kongsikan, sebenarnya jumlah penduduk banjir ini menunjukkan sedikit peningkatan berbanding 1,313 pada tengah malam tadi, 12.30 malam tadi, di mana ketika ini 1,559 penduduk banjir daripada 471 keluarga berlindung di 32 PPS di 5 daerah yang saya nyatakan sebentar tadi lah. Dan Ismail, kalau saya boleh kongsikan juga, ketika ini daerah Besut merekodkan jumlah penduduk banjir paling tinggi, iaitu 516 orang daripada 147 keluarga yang berlindung di 8 PPS, dan diikuti dengan Setiu iaitu 454 daripada 144 keluarga. Dungun juga sebenarnya meningkat kepada 283, Hulu Terengganu 282 dan Kemaman 24. Dan saya kini berada di daerah Setiu, di mana kalau saya boleh kongsikan ketika ini sejak lebih kurang saya dalam pukul 6 pagi tadi, hujan telah pun mula berhenti. Namun sebenarnya penduduk jas banjir yang meningkat difahamkan ekoran limpahan air sungai Setiu, ekoran hujan lebat sepanjang hari sebenarnya semalam. Bermula hujan lebat daripada awal pagi sehinggalah terjadinya banjir. Dan ketika ini juga terdapat lagi pasukan penyelamat sedang membantu untuk memindahkan penduduk terjejas banjir. Dan kalau dapat dilihat di visual yang telah saya kongsikan ini, Ismail, saya berada di jalan utama sebenarnya, daripada Permaisuri menghala ke Kampung Seladang, Hulu Seladang, di mana di lokasi ini terdapat beberapa buah kampung, antaranya Bukit Papari, Kampung Besut, Kampung Kek Long, Kampung Padang dan juga Kampung Hulu Seladang. Lokasi ini semalam sebenarnya, petang semalam, saya berkesempatan bersama dengan pasukan tentera untuk masuk menghantar penduduk jas banjir. Semalam memang tak boleh dilalui, hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat saja. Namun pagi ini kalau dapat kita kongsikan, sebenarnya air telah mulai surut sebenarnya. Namun di
di kawasan di Kampung Besut dan ke atas tu memang tak boleh lalui lagi lah. Dan saya ni pun sedang menunggu untuk pasukan penyelamat APM dan juga ATM untuk kami masuk meninjau di kawasan sekitar Sungai Tekan tadi dan untuk melihat sama ada penduduk yang ingin keluar ke jalan utama ataupun yang ingin mendapatkan bantuan. Jadi seperti dapat saya kongsikan Ismail, untuk perkembangan terkini banjir di Terengganu dan pastinya perkembangan semasa akan kami bawakan lagi dalam berita-berita utama di ASEAN. Ismail. Ya, baik. Terima kasih Siti Jamilah untuk perkongsian yang dibawakan. Kita harapkan agar jaga diri dan insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan terus mendapatkan perkongsian dan juga perkembangan serta kemaskini situasi banjir di Terengganu khususnya bersama dengan anda insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk banyak lagi perkongsian dan juga topik-topik yang akan kita bawakan bersama dengan anda semuanya seketika nanti.